pada solat maghrib, khususnya lah kalau kita solat berjemaah dan kita memimpin solat. Imam dia bukan sekadar imam, dia pandai baca Quran, sedap bacaan Qurannya, tetapi tidak mengetahui tentang hukum hakam berkaitan dengan imam, terutamanya yang ini. Contoh solat maghrib. Solat maghrib ni tempoh dia pendek. Antara maghrib dengan isya lebih kurang dalam 50 minit ke 1 jam. Jadi sangat pendek. Nabi bagi petunjuk, bila baca surah selepas suratul Fatihah panjang, tapi panjangnya macam mana? Kemudian rakaat kedua pendek-pendeknya macam mana? Maka ada satu riwayat mengatakan bahawa bila solat maghrib ni Nabi SAW, iaitu dia membaca selepas suratul Fatihah, rakaat pertama adalah suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Nabi SAW selepas suratul Fatihah membaca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kenapa pendek? Sebab waktu maghrib ni adalah waktu yang singkat. Imam bila memimpin solat maghrib jangan pergi bantai surah panjang. Hikmah dia singkat waktu maghrib isya. Bila kita bermusafir lah contohnya, kemudian kita nak sembahyang di suatu tempat, RNR lah contohnya kan, ataupun kita solat di surau mall kan, kalaulah ditakdirkan kita menjadi imam, janganlah baca surah selepas suratul Fatihah. Itu rakaat pertama terlalu panjang. Sedangkan waktu maghrib sudahlah tempat pun terhad, orang pun berpusu-pusu nak solat. Lepas solat pula wirid panjang, orang berduyun dah tunggu di belakang. Macam mana kalau kita di masjid dan surau? Kita sudah tahu maghrib isya ni kita ada majlis ilmu. Jadi siapa-siapa yang memimpin solat maghrib jangan terlalu panjang. Kemudiannya berwirid. Wirid pun jangan terlalu panjang. Ringkas saja wirid ni. Maghrib isya ni tuan-tuan, lepas tu kita ada kuliah maghrib. Tu ada satu masjid, kita kuliah maghrib. Wirid Pak Imam ini pula panjang. Kita mula kuliah maghrib, bismillahirrahmanirrahim, tinggal 15 minit. Tuan-tuan, 15 minit pun mukaddim. Kita ni pula di Sabah ni, di Sabah, kebanyakan Sabah pun, bila solat isya on time. Kalau saya lah, saya sendiri pun, kalau kuliah maghrib mingguan saya on time. Isya masuk, saya berhenti. Sebab kita tahu, kalau kita melanjutkan lagi, bukan suasana kita lagi, ataupun orang masih lagi tak biasa. Kalau Semenanjung tuan-tuan, Rajab isya lebih, lewat pun tak apa, kita tak boleh. Saya pernah lewat sikit je, 5 minit saja lewat pun begini berkena payung, disuruh berhenti. Ini jenis jemaah orang kata mengaji tak reti lagi. Tapi kalau orang faham, lama-lama faham, alhamdulillah. Kita pun tak salahkan pada dia, sebab dia pun tak faham lagi. Jadi siapa memimpin mana-mana masjid, siapa yang memimpin solat maghrib, bacaan dalam solat maghrib selepas surah, carilah surah yang mana tidak panjang. Lepas solat maghrib, ringkaskan wirid. Sebab kita ada kuliah maghrib, sudahlah wirid panjang, doa pun panjang. Dia punya doa tu macam doa tahlil. Para imam sebenarnya kalau kita tahu wirid yang mana perlu, ya lah memang perlu pun semua kan, tapi memandangkan situasi dan keadaan antara maghrib isya ni dia tersangat singkat.